عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah pada tengah hari ini kita mungkin dekat iklan kita ada tajuk tabiat kejahilan. Cuma memandangkan bulan ini bulan Disember, kita mengulang kaji berkaitan dengan Nabi Isa AS berdasarkan perspektif kita umat Islam yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Kita ada dua alasan untuk kita kenal Nabi Isa lebih daripada penganut Kristian. Yang pertama, Al-Quran sendiri memasyhurkan Nabi Isa. Kalau kita bandingkan sebutan nama Nabi Isa dan nama Nabi kita Muhammad SAW, jauh berbeza jumlahnya. Nabi kita disebutkan namanya sebanyak 5 kali, Muhammad 4 kali, Ahmad sekali. Adapun Nabi Isa disebut namanya sebanyak 25 kali dalam Al-Quran. Nama ibunya Maryam disebut sebanyak 34 kali. Kalau kita fikirkan dengan jumlah ini, seakan-akan macam tak padan. Sebab Nabi Isa sempat hidup atas muka bumi ni 30 tahun je. Kalau Nabi Musa tu famous dalam Al-Quran, tak pelik sebab usia dia memang panjang. Tapi Nabi Isa ni umur dia 30 tahun sahaja, kemudian baginda diangkat, tapi famous dia tu lain macam. Kerana antara kelebihan Nabi Isa yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ja'alani mubaraka aynama kunt. Allah jadikan aku ini serba berkat di mana sahaja aku berada. Dalam misi dakwah Nabi Isa, sebelum Nabi Isa cuba dibunuh, Nabi Isa jadi seorang yang wanted, menyebabkan dia berpindah randah. Dari pindah randah itulah melebarkan lagi dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Ada siapa sini yang lebih muda daripada Nabi Isa? Maksudnya tua. Kita ni tua ke? Adik pun tua dah kan? 36 39. Jauh lebih tua kan? Nabi Isa jauh lebih muda, 30 tahun. Tapi dia mencapai dakwah yang luar biasa. Cerita ni panjang. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah bukan semata-mata menyebut Nabi Isa, nama Isa itu dalam Quran. Bahkan Allah memperuntukkan beberapa surah yang menyentuh lingkungan Nabi Isa. Surah Ali Imran. Ali Imran bermaksud keluarga Imran. Kita pernah terfikir tak, Imran ni siapa sebenarnya? Kan? Keluarga Imran ni apa benda sebenarnya? Dan sebenarnya keluarga Imran ini merujuk kepada keluarga induk Nabi Isa AS. Imran merupakan datuk Nabi Isa. Imran ini dikurniakan 3 orang anak. Anak pertama, anak perempuan. Anak perempuan inilah yang berkahwin dengan Nabi Zakaria. Dan daripada perkahwinan itu, Imran dapat cucu namanya Yahya, Nabi Yahya. Kemudian anak kedua, Maryam. Maryam ni melahirkan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa dengan Nabi Yahya ni sepupu. Nabi Isa dengan Nabi Zakaria ni abang ipar. Kemudian
anak yang ketiga, Harun, yang tidak ada riwayat lanjut berkenaannya, tetapi dipercayai keluarga Imran terhenti di situ sahaja. Begitu juga Allah sediakan kepada kita surah Maryam. Surah Maryam, surah yang mengajar umat Islam untuk membezakan antara kepercayaan kita dengan kepercayaan Kristian. Bukan sekadar itu, surah Maryam ini mengajar Nabi Isa bagaimana berdialog, bagaimana berhujah dengan golongan-golongan Kristian. Jadi itu alasan yang pertama. Nak katanya, kita bila kita dengar nama Nabi Isa tu, Nabi Isa ni bukan orang lain di sisi kita, orang yang famous dalam Quran. Alasan yang kedua, kenapa kita selaku umat Muhammad ni kena kenal Nabi Isa? Sebab apabila kemuncak zaman fitnah, terzahirnya Dajjal, maka ketika itu orang-orang beriman, umat Muhammad akan berada di bawah kepimpinan Nabi Isa. Nabi Isa akan menyelesaikan beberapa misi yang besarnya, bunuh Dajjal. Setelah berhasil membunuh Dajjal, Nabi Isa menyelamatkan orang-orang beriman daripada Ya'juj wa Ma'juj. Selepas itu Nabi Isa akan memerintah dunia dengan syariat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang sangat adil. Sehingga digambarkan di dalam hadis, pemerintahan Nabi Isa ni sampai kanak-kanak boleh bermain dengan binatang-binatang berbisa. Sesama binatang sudah tidak bergaduh. Kalau kita tengok kucing bergaduh berapa kan, anjing bergaduh sama sendiri. Ketika pemerintahan Nabi Isa dah tak ada, melambangkan keadilan. Dan di sini kita perlu faham, kalaulah binatang tak bergaduh, manusia apatah lagi tak bergaduh. Sebab semuanya cukup waktu itu. Jadi ini dua alasan kenapa kita kena kenal Nabi Isa. Sebab dua ni, Quran, dalam Quran tu Nabi Isa itu sendiri famous. Dan yang kedua, umat Muhammad akan berlindung di bawah pemerintahan Nabi Isa AS. Baik, pada kadar kesempatan yang terhad ini, kita pergi 2 part sahaja. Cerita Nabi Isa ni panjang. Part Nabi Isa dilahirkan dan Nabi Isa diangkat, hakikat peristiwa yang berlaku. Di dalam surah Maryam, dalam surah Maryam ayat 35, Allah katakan, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit alayki rutaban janiyya. Allah kata, goyangkanlah batang pohon kurma itu supaya gugur kepadamu buah kurma yang masak. Jadi ayat ini Allah menceritakan keadaan Siti Maryam setelah letih melahirkan Nabi Isa seorang diri. Jadi waktu itu Siti Maryam ni letih dari sudut fizikal, kemudian tertekan dari sudut mental sebab dia dituduh sebagai perempuan yang berzina macam-macam. Jadi untuk memulihkan tenaganya, Allah katakan waktu itu Siti Maryam bersandar dekat pohon kurma. Allah suruh Siti Maryam goyangkan pokok kurma itu supaya gugur kepadanya rutaban janiyya, buah kurma yang masak. Jadi ayat 25 ini menarik. Ia memberi clue yang sangat penting, membezakan kepercayaan kita orang Islam dan tanggapan sebahagian besar Kristian. Mereka mendakwa kononnya Nabi Isa lahir ketika bulan Disember, 25 Disember, Merry Christmas. Dan 25 Disember ini adalah musim sejuk, adalah musim sejuk. Maka sebab itu bila Christmas saja kita digambarkan suasananya suasana salji. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah mendedahkan clue-nya ketika kelahiran Nabi Isa, buah kurma masak. Dan cuaca pesisiran Mediterranean, sebab Nabi Isa ni lahir dekat Baitul Maqdis, dekat beberapa kilometer dari Baitul Maqdis, namanya Bait Laham. Cuaca di sana, kalau buah kurma masak itu musim panas, bukan musim sejuk. Jadi
Disebabkan itu kita tidak boleh sambil lewa kononnya menumpang bila masyarakat Kristian sambut Christmas, kita pun apa salahnya kita niatkanlah Maulid Nabi Isa. Sedangkan yang mereka sambut bulan Disember itu bukan Nabi Isa. Perkara ini didedahkan oleh Syekh Ahmad Didat. Dia ceritakan kenapa masyarakat Kristian sambut Christmas bulan Disember. Sebab ketika awal dahulu agama Kristian yang tersebar bermula dari kawasan Syam, dia tersebar sampai ke benua Eropah, sampai ke bahagian kutub atas tu dekat kawasan masyarakat Nordik, kawasan Nordik, Skandinavia, kawasan-kawasan situ, kawasan yang ada aurora tu kan, kawasan yang bila kemuncak musim sejuk tak ada siang, malam je, malam je, tengah hari pun gelap. Jadi kepercayaan masyarakat di sana, mereka menganut fahaman paganisme, iaitu mendewakan alam semesta. Antaranya mereka mendewakan matahari, bulan, segala semangat hutan apa semua. Jadi ke khurafat orang Melayu ni ada semangat hutan ke apa semua sama je. Sebab psikologi manusia, bila manusia tu rasa takut dengan sesuatu dalam keadaan dia tak dapat jawapan di sebalik ketakutan itu, dia akan mendewakan ketakutan itu. Sebab itu ada hantu laut, dewa laut. Sebab apa? Takut dengan laut tu. Akhir sekali berunding dengan laut. Begitu juga masyarakat Nordik, dia ada dewa matahari, dewa hutan kan. Jadi ketika kemuncak musim sejuk, mereka tak nampak matahari, gelap sahaja. Jadi mereka mengandaikan dewa matahari mereka dah mati. Menjelang 25 Disember baru mereka nampak balik matahari. Lantas mereka beranggapan kelahiran semula dewa matahari. Jadi 25 Disember ataupun akhir Disember itu, ataupun awal Januari, sebab sebahagian daripada Kristian Ortodoks mereka sambut awal Januari. Jadi waktu itu adalah waktu kemuncak musim sejuk. Jadi masyarakat di sana menjadikan waktu itu sebagai perayaan besar-besaran kelahiran semula Tuhan Matahari, Dewa Matahari. Apabila Kristian sampai di kawasan tersebut, maka bagaimana misioneri-misioneri Kristian nak memudahkan penerapan kepercayaan Kristian ke atas masyarakat? Tak perlu nak rombak semua. Jadi mereka mencadangkan asimilasi budaya, supaya kalaulah kamu selama ini dah sambut akhir tahun, dah sambut perayaan besar-besaran, si ada Santa Claus tak ada kaitan dengan asal agama Kristian, tak ada kaitan dengan Nabi Isa, tak ada kaitan. Dia kaitan daripada unsur-unsur teologi masyarakat kutub di sana. Jadi mereka mencadangkan, apa kata, kalau kita terus saja tradisi budaya sambutan besar-besaran ini, tapi kita tukar niat saja. Kalau dulu niat sambut kelahiran semula Dewa Matahari, sekarang ni kita tukar niat kelahiran Jesus Christ, kelahiran Nabi Isa kononnya. Jadi disebabkan itu kita tidak boleh ambil kesempatan bila bulan Disember atas mata-mata niat yang baik untuk apa salahnya Maulid Nabi Isa, sedangkan yang mereka sambut itu asal usulnya bukan Nabi Isa, dia benda lain. Dan kalau kita refer Bible sekalipun, memang di dalam Bible digambarkan bahawa sebenarnya Nabi Isa itu lahir ketika kambing meragu rumput. Dan ini satu keselarasan antara Al-Quran dan Bible dari sudut clue waktu bila kelahiran Nabi Isa. Kambing meragu rumput itu bukan musim sejuk, itu musim panas. Itu musim panas. Jadi barangkali Nabi Isa ni lahir bulan 6, bulan 7, ataupun sebelum itu bulan 5, lebih kurang itu. Itu musim kemuncak musim panas. Berdasarkan Quran, dan kalau kita nak bandingkan dengan Bible pun, kita dapat
kesimpulan yang lebih kurang sama. Baik. Yang kedua, kita perlu memahami apakah sebenarnya yang berlaku ketika malam penyerbuan untuk kononnya menangkap Nabi Isa AS. Mungkin tahun lepas saya dah ceritakan, tak apa, kita ulang. Kerana banyak yang tersebar dalam masyarakat kita, kononnya yang disalib itu adalah pengkhianat Nabi Isa. Dan sejak daripada kecil memang saya dengar benda ni, dan tuan-tuan pun mungkin dengar benda ni. Yang disalib itu pengkhianat. Jadi kita perlu bezakan pegangan agama masing-masing. Yahudi, mereka mendakwa yang disalib itu betul-betul Nabi Isa, dan mereka bangga dapat membunuh Nabi Isa. Dalam keadaan itu mereka tak berapa yakin, mereka agak-agak untuk sedapkan hati sahaja. Ini kesimpulan daripada Al-Quran. Sebab yang sabotaj Nabi Isa tu puak-puak mereka. Kepercayaan Kristian, sebahagian besar daripada penganut Kristian, mereka percaya yang disalib itu adalah Nabi Isa, dan Nabi Isa perlu disalib sebagai korban penembusan dosa manusia. Jadi seakan-akan untuk menggambarkan betapa rahmatnya Tuhan ini, sehingga mereka mencipta kepercayaan Tuhan korbankan anaknya sendiri untuk tebus dosa sekalian manusia, supaya sekalian manusia itu selamat. Ini kita pun tak tahulah macam mana logik dia orang berfikir. Dan kepercayaan sebahagian Kristian, mereka tak percaya yang disalib itu adalah Nabi Isa, tetapi yang mereka percaya yang disalib itu adalah pengkhianat Nabi Isa. Jadi dari sudut tak percaya Nabi Isa disalib, yang disalib itu adalah jelmaan Nabi Isa, dari sudut itu seakan ada persamaan antara kita dan mereka. Tetapi siapa yang disalib itu beza. Maka kita berpegang dengan riwayat yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dikatakan, lamma aradallahu an yafa'a Isa ila as-sama' kharaja ala ashabi wa fil baiti 12 rajulan minal hawariyin. Ibnu Abbas kata, tak kala Allah mahu mengangkat Nabi Isa ke langit, maka Nabi Isa pun keluar jumpa dengan pengikut-pengikutnya yang digelar sebagai hawariyin. Hawariyin ini pendukung ataupun pelapis-pelapis Nabi Isa yang seramai 12 orang itu. Maka Nabi Isa pun tanya, waktu Nabi Isa jadi wanted yang saya katakan Nabi Isa terpaksa berpindah randah itu. Maka sampai satu waktu Nabi Isa dapat merasakan malam itu adalah waktu akan berlakunya serbuan. Maksudnya intel kerajaan Rom dah dapat tahu mana tempat Nabi Isa bersembunyi dengan kawan-kawan dia. Dan riwayat mengatakan serbuan itu bermula pada waktu asar hari Jumaat, dan malam Sabtu itu markas Nabi Isa diserbu. Jadi sebelum diserbu ini kita boleh baca dalam Al-Quran, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Falamma ahassa, tak kala Nabi Isa merasakan apa? Akan kena serbu, akan kena ambush. Jadi Al-Quran mengatakan Nabi Isa tanya kepada pengikut-pengikutnya, siapa yang sanggup jadi pembela agama Allah? Siapa yang sanggup tolong aku untuk membela agama Allah? Quran sebut gitu je. Tetapi dijelaskan melalui riwayat Ibnu Abbas, dan sudah pastilah Ibnu Abbas ni dia tak belajar dengan orang lain, dia belajar dengan Nabi. Maka sebenarnya apa yang berlaku di sebalik ayat itu, Nabi Isa kata, ayyukum yulqa alaihi syabahi fayuqtalu makani wa yakunu ma'i fi darajati. Nabi Isa tanya, siapa di kalangan kamu yang sanggup jadi klon aku? Dia akan berada di tempat aku, akan dibunuh di tempat aku, dan dia akan bersama-sama dengan aku dengan darjat aku, darjat yang sama. Maksudnya dia akan teman aku dalam syurga. Tapi
sanggup jadi klon aku, apa yang nak dikenakan ke atas aku, dia akan tanggung dan dia akan dibunuh. Nabi Isa sebut awal-awal. Maka faqama syabun min man ahdathahum sinna, dan ketika itu bangunlah pengikut Nabi Isa, pemuda yang paling muda usianya. Memang selalu kalau nak buat kerja nekat ke apa, waktu muda, waktu remaja, muda remaja, waktu makin tua ni makin takut kan. Sebab apa makin takut? Sebab makin banyak komitmen, banyak pertimbangan, banyak fikir macam-macam. Sebab itu mak rempit ke apa, dia waktu remaja. Kita tengok pun tak takut mati ke kan. Cara. Sebab apa? Yang perangai manusia. Begitu juga pengikut Nabi Isa yang sanggup nekat berani mati, volunteer, itu adalah yang paling muda. Maka Nabi Isa tengok pengikut dia yang paling muda ni bangun untuk tawar diri. Nabi Isa suruh duduk. Nabi Isa tanya lagi, siapa yang sanggup? Orang yang sama bangun. Nabi Isa suruh duduk. Kali ketiga Nabi Isa tanya, orang yang sama bangun juga. Maksudnya betul-betul nekat nak mati syahid ni. Nekat nak jadi korban di tempat Nabi Isa. Maka bila 3 kali itu Nabi Isa pun setuju, deal, huwa ant. Kalau gitu engkau lah. Maka terus Allah menukarkan pengikut Nabi Isa tadi itu yang paling muda, pengikut setia Nabi Isa yang paling muda, ditukarkan rupa parasnya, postur tubuh badan, rupa paras satu semua ditukarkan, dan diangkat Nabi Isa ke langit dalam keadaan pengikut Nabi Isa menyaksikan peristiwa itu. Jadi digambarkan markas Nabi Isa itu dia bumbung dia bukan sepenuh bumbung, di tengah-tengah tu tak ada bumbung. Itu Nabi Isa diangkat. Mereka menyaksikan. Jadi pengikut Nabi Isa inilah yang kemudian lepas diangkat, lepas diubah jadi klon. Sejurus lepas itu terus menyerbu, terus sampai ke markas itu, serbu markas itu dan tangkap yang jadi klon itu, dan ternyata yang jadi klon itu bersabar dan diseksa akhir sekali, syahid dalam keadaan disalib. Jadi ini riwayat yang perlu dipegang oleh orang-orang Islam. Bermaksud yang disalib itu adalah pengikut setia Nabi Isa yang kematiannya bersifat syahid. Adapun yang mendakwa kononnya yang dijelmakan itu adalah pengkhianat Nabi Isa, ini merupakan riwayat yang diambil dari Injil Barnaba. Injil Barnaba ini adalah Injil yang dipegang oleh Kristian Ortodoks. Waktu belajar dekat Mesir itu, memang kalau kita pergi dekat kawasan-kawasan gereja, Injil Barnaba ni dijual lah. Sebab Kristian Mesir itu Kristian Koptik Ortodoks. Jadi pada fasa yang ke-13 inilah yang menceritakan dalam Injil Barnaba, menceritakan yang ditukar, yang dijelmakan itu adalah pengkhianat Nabi Isa yang kononnya namanya Judas Iskariot. Judas Iskariot. Kalau dalam bahasa Arab ni Yahuza al-Iskhariuti. Kalau dalam bahasa Inggeris ni ditulis Iskariot. Sebab pengkhianat inilah yang bocorkan rahsia pergerakan Nabi Isa dan kawan-kawannya, dan sebagai balasan kononnya Allah tukarkan muka dia jadi Nabi Isa dan dia yang kena. Jadi ini sebenarnya riwayat yang dipegang oleh Kristian Ortodoks, dan kita perlu bezakan antara kepercayaan kita dan kepercayaan anutan yang lain, walaupun ada persamaannya. Jadi ini beberapa perkara-perkara ataupun fakta yang perlu kita jadikan sebagai pencerahan dalam membezakan kita antara agama kita dan agama Kristian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.